Walaupun ular kita simpan, walaupun ular kita bela sudah lama, jadi kita kena hati-hati. Dia ada sifat agresif dia. Kadang-kadang ada juga dia attack saya. Untuk ular ni, kita kena selalu berinteraksi dengan dia. Walaupun dia tak faham bahasa, kena ada waktu untuk bermain, untuk jinakkan dia. Saya pun berhajat untuk buat satu tempat koh ular, macam taman tema ular lah. Binatang apa sekalipun, dia ada sifat agresif dia. Dia ada mood dia. Saya pun ada juga perasaan takut. Cuma sekarang ni mungkin saya lebih mengenali dia. Dia macam manusia juga. Perlukan kasih sayang, perlukan belayan. Saya memang dah lampau sayang dekat dia. Dah jadi macam satu ahli keluarga dah. Kampung Titi Teras, balik pulau, Pulau Pinang. Di rumah yang tampak serba sederhana ini tersimpan 6 ekor haiwan berdarah sejuk. Dikenali dengan sifat ganas, menjadikan ia antara reptilia yang digeruni ramai. Potensi untuk menyerang, membelit dan membunuh mangsa dengan rakus juga membuatnya haiwan eksotik yang jarang dipelihara. Berbeza dengan Muhammad Rizwan Abdullah Zawawi atau mesra dengan panggilan Abe Awe. Bagi anak jati Kelantan ini, memelihara ular sebagai haiwan peliharaan menjadi satu terapi diri. Kiah pula adalah ular sawa batik betina yang pertama dipelihara oleh Abe Awe sejak 16 tahun lalu daripada keluarga Myopython reticulatus atau recollected python. Difahamkan, Kiah adalah spesies ular sawa batik terbesar di Asia. Saya memang dah lampau sayang dekat dia. Dah jadi macam satu ahli keluarga dah. Setiap kali saya balik rumah pun mesti saya panggil nama dia Kiah. Tu saya cuba juga simpan dia dan saya sediakan tempat khas untuk Cik Kiah ni. Dia pun makin lama makin besar. Kalau boleh saya nak satu tempat yang selesa untuk dia. Berat Kiah yang mencecah sehingga 240 kg dengan panjang 7 meter menjadikan ia sukar buat Abe Awe untuk menguruskannya. Tambahan pula, sifat Kiah yang suka membelit menjadi antara cabaran ketika memeliharanya. Okey, untuk mula-mula kita bela ular sawa ni spesies terlarang dan spesies berbahaya, kita perlu apply satu lesen daripada Jabatan Hidupan Liar, Pilitan lah. Di situ mereka akan keluarkan satu lesen tangkap dan kedua, mereka akan keluarkan satu lesen simpan untuk setiap ekor ular. Setakat ni untuk 6 ekor ular saya semua dilesenkan oleh Jabatan Hidupan Liar. Bapa kepada 3 orang anak ini sering berkongsi aktivitinya bersama haiwan peliharaan di media sosial. Namun, hobinya tidak disenangi oleh segelintir netizen. Okey, yang sebelum ni, yang masa yang start pada viral Cik Kiah ni, adalah page-page dekat media sosial. Ada semua, majoriti semua yang komen negatif. Tu yang komen, ada yang bercakap depan-depan, ada yang doakan saya. Yang semua negatif. Macam-macam bencana yang akan berlaku pada saya. Salah satu komennya, ada yang doakan saya dengan family mati dengan ular. Ada macam-macam lah. Ada yang halang daripada saya pergi
berkunjung tempat-tempat awam. Adalah macam-macam lah, maki hamun orang tu. Tapi saya terima dengan keadaan baik lah. Mungkin tu dia pun tak sedar apa yang dia berkata. Macam saya terima lah sebab ni hobi saya. Tapi yang tu saya anggap tak ada apa. Itu bukan halangan saya untuk bersama dengan haiwan-haiwan kesayangan saya. Jam 9 pagi. Sudah menjadi rutin harian Abe Awe untuk melakukan aktiviti pembersihan sangkar ular-ular peliharaannya. Ini bagi mengelakkan ular-ular berkenaan daripada merasa tidak selesa dengan tempat tinggalnya. Dikhawatiri boleh menyebabkan ia bertindak agresif. Untuk penjagaan ular, kebersihan paling penting lah. Sebab apa? Mungkin dalam hutan, dia habitat dia. Mungkin dia kencing kat situ, dia pergi tempat lain. Mungkin sini satu tempat, dia kencing kat situ, berak kat situ, semua kat situ. Jadi kita risau takut datangkan satu penyakit dekat dia. Memang ular pun susah nak dapat penyakit, tapi tak mustahil. Kalau tempat tu terlalu kotor. Kalau dia sakit, susahlah kita nak handle dia. Sebab takut dia, kadang-kadang dia ada bad mood dia juga. Ada mood dia kan. Dia rasa macam tak selesa, takut dia attack kita sebagai pemilik dia. Tu kena jaga kebersihan dia dan makanan dia. Abe Awe hanya menggunakan air ketika proses pembersihan, sekadar untuk menghilangkan kotoran dan tinja reptilia ini. Pencuci tidak digunakan kerana kandungan bahan kimianya boleh membuat ular keracunan. Terletak berhampiran dengan rumahnya, Abe sering berkunjung ke kedai ini untuk membeli stok makanan buat ular jagaannya. Ayam dan burung puyuh sebagai menu pilihan utama. Ayam bersaiz sederhana akan dipilih kerana ia akan memudahkan proses penghadaman. Lazimnya, setiap kali berkunjung ke sini, dia akan membeli lebih 40 ekor ayam. Setiap bulan, kos makanan reptilia eksotik peliharaannya mencecah sehingga RM800. Hari ini, Abe Awe cuba untuk memberi seekor ayam buat santapan Fatimah, seekor lagi ular sawa kesayangannya. Setelah dibiarkan selama beberapa minit, Fatimah tidak menunjukkan minat untuk membaham ayam ini. Menurut Abe Awe, ia berkemungkinan masih lagi kenyang dengan makanan yang dihidangkan kepadanya 2 minggu yang lalu. Cuaca sejuk juga menjadi punca ia kurang berselera untuk makan. Abe Awe menggunakan teknik sama bagi ular seterusnya yang bergelar Tiger. Kali ini, puyuh yang baru saja mati diberikan kepada Tiger dan ia menepati seleranya. Jadi saya cuba untuk bagi makan ayam. Tapi sekarang ni mungkin dia pun tahu ni bukan saiz makanan dia. Okay, sekarang kita dah bagi makan puyuh. Ia mengambil masa sekitar 15 hingga 20 minit untuk menelan seekor burung puyuh.
Jumlah ayam atau puyuh akan diberikan bergantung kepada saiz ular. Lazimnya, setiap bulan 15 ekor puyuh akan diberikan kepada seekor ular sawa bersaiz seperti Tiger dan Fatimah. Namun bagi Cik Kiah, 30 ekor ayam diperlukan pada setiap bulan. Bahaya dia daripada segi gigitan dia walaupun tak ada bisa. Sebab dia kunyah tau. Boleh rosakkan kita punya saraf. Kedua, lilitan dia tu. Yang tu boleh membunuh. Sudah menjadi tanggungjawab pencinta haiwan menjaga kebajikan setiap haiwan peliharaan. Begitu juga dengan Rizwan. Dia tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya. Lelaki berusia 37 tahun ini sangat menitik beratkan kebersihan dalam penjagaan ular-ularnya. Bukan sahaja tempat tinggal reptilia ini diambil perhatian. Malah kebersihan badannya juga diberi tumpuan. Sifat ular sawa batik yang berdarah sejuk menjadikan ia tidak gemar akan cuaca panas. Ekoran itu, reptilia yang juga dikenali sebagai ular sawa rendam ini akan kerap dimandikan atau direndam dalam air, terutamanya ketika mentari terik. Alah, mandi. Kemudian, ia akan dilepaskan di kawasan sekeliling bagi proses pengeringan secara semula jadi. Keunikan corak ular sawa rendam yang memukau pandangan dan saiznya yang besar mendapat perhatian penduduk kampung yang lalu lalang di kawasan kediaman Abe Aweh. Seterusnya, proses memandikan ular sawa batik yang bernama Fatimah. Ketika penggambaran majalah 3, reptilia ini berada dalam fasa awal persalinan kulit. Proses ini akan berlaku setiap bulan. Ketika fasa ini, ia akan menjadi lemah dan sensitif. Oleh itu, proses pengurusannya harus diuruskan dengan penuh teliti dan berhati-hati. Ia bagi mengelakkan haiwan berdarah sejuk ini dari kesakitan dan stres. Biasanya, masa yang diambil oleh seekor ular untuk proses persalinan kulit secara lengkap adalah selama seminggu. Usai pertukaran kulit baharu, corak dan warna badannya akan lebih berkilat dan menyerlah. Boleh ajar saya macam mana? Saya takut ular, so saya nak cuba untuk pegang. Okey, Una angkat dia pelan-pelan. Tu letak dua-dua tangan. Ha? Angkat buat atas kepala.
Okey, boleh. Selesai tak? Okey, boleh? Kepala dia. Tahan. Abang nak kat kepala dah. Okey dah. Hmm? Boleh. Kepala dia kat mana? Ni dengan abang. Okey Okey, beritahu berat juga. Okey, sekarang ni setelah berjaya memegang Fatimah, ular sawo batik kacukan albino yang dikatakan jenis ular yang terpanjang di Asia. 2 tahun lalu ketika Abang menemui Fatimah di hutan, ia masih lagi kecil dan kini beratnya telah mencecah sehingga 40 kg dan berukuran sepanjang 12 kaki. Dia belik saya, Beh. Kepala dia. Sesekali, ular-ular belaan Abe Awe akan dibawa keluar dari terataknya dan dibiarkan beriadah di kawasan berhampiran atau kawasan terbuka seperti di hutan atau sungai. Berbeza dengan si Kia, ular sawo batik yang pertama dibela oleh Abe Awe. Dengan saiznya yang paling besar seakan-akan anaconda, membuat kudrat Abe Awe seorang sahaja tidak mampu untuk membawa Kia keluar beriadah. Biasanya Abe Awe memerlukan pertolongan 2 orang sahabatnya ini untuk mengalihkan Kia yang seberat 240 kg. Ia bukan satu perkara yang mudah. Hari ini, hutan di sekitar balik pulau dipilih sebagai kawasan riadah Kia. Lokasinya yang agak jauh dari penempatan masyarakat awam menjadi punca ia dipilih oleh Abe Awe. Walaupun sukar untuk membawa ular sawo jagaan yang terpanjang di Asia ini keluar dari sarangnya, amanah sebagai penjaga ular tidak dilupakan. Dia akan sentiasa memastikan Kia biasa dengan habitat asalnya. Aktiviti ini dilakukan setiap minggu bergantung kepada perangai dan kesihatan Kia. Walau sudah 16 tahun bersama, Abe Awe tidak pernah melupakan bahawa Kia adalah reptilia berbahaya. Ia boleh membuat serangan kepada sesiapa sahaja jika berasa terancam atau berada dalam situasi yang stres. Tambahan, ia boleh menyerang mangsa dengan jarak 1 meter. Okey, ular sawo batik ni bahaya dia daripada segi gigitan dia walaupun tak ada bisa sebab dia kunyah tau. Sistem kunyahan dia tu boleh rosakkan kita punya saraf. Okey, kedua, lilitan dia tu. Yang tu boleh membunuh. Sebab dia boleh patahkan tulang-tulang kita kan. Yang itulah yang takut. Seterusnya, Kia akan dialihkan ke kawasan yang lebih mencabar untuknya. Memandangkan sudah menjadi kegemaran ular sawo batik untuk membelit, Abe Awe meletakkan Kia di dahan pokok supaya ia boleh melakukan aktiviti kegemarannya itu. Ni mai.
Namun, kekuatan dahan pokok ini tidak mampu menampung berat Kia. Tapi dia lepas dia tolak kan. Jangan. Binatang apa sekalipun, dia ada sifat agresif dia. Dia ada mood dia. Saya pun ada juga perasaan takut. Cuma sekarang ni mungkin saya lebih mengenali dia. Sebab dia pun hidup pula sepenuh bawah jagaan saya. Saya yang bagi makan, tempat tinggal saya uruskan. Okey, daripada situ mungkin saya tahu dah perangai dia, sifat dia ni. Tapi sifat agresif tu ada. Sebab dia pun ada tempoh nak saling kulit. Yang tu kadang-kadang time tu mood dia tak cantik lah. Kadang-kadang ada juga dia attack saya. Ular sawa ni, mata dia tak nampak. Cuma dia accept dengan lubang, dengan dia rasalah haba panas. Jadi darah kita kan darah panas. Jadi yang itulah takut. Yang tu pun akan berlaku bila time dia lapar ataupun dia nak saling kulit. Mungkin ataupun dia tak selesa dengan tempat baru. Dia tu dia akan attack kita. Walaupun ular kita simpan, walaupun ular kita bela sudah lama, jadi kita kena hati-hati. Sebab takut, sebab kita pun tak boleh baca fikiran dia. Tapi gigitan tu dia hanya untuk menghalang, tak bagi dia ganggu saja, bukan untuk dia gigit kita, nak makan kita tak ada. Angkat. Bangun. Ya. Kuat. Kita kena selalu berinteraksi dengan dia. Kena ada waktu untuk bermain, untuk jinakkan dia. Menjadi kebiasaan buat sesetengah individu untuk membawa haiwan peliharaan mereka seperti kucing untuk bersiar-siar di taman. Sama seperti Ridzuan dan keluarganya, mereka juga gemar membawa haiwan peliharaan eksotik ini untuk berkelah bersama. Namun bagi memastikan keselamatan orang awam, Abek Aweh hanya akan membawa ular yang bersaiz sederhana. 13 tahun mendirikan rumah tangga, Hazana Hasbullah, 38 tahun, sentiasa menyokong minat suaminya walaupun tidak mesra dengan reptilia ini. Geli lah. Memang geli lah. Tapi saya tak kisah pun. Tapi jangan kena kaki ke. Dia duduk dekat tak apa lagi. Jangan sentuh lah. Selama ular tu ada kat rumah ke kan. Tak pernah lagi lah jadi benda-benda yang... Sebab kalau suami saya tak ada, saya tak bagi mereka dekat dengan inilah ular. Terima kasih. Sudah memelihara reptilia ini sejak masih bujang. Kini, Abek Aweh ingin memupuk rasa berani dan cinta terhadap haiwan ini dalam jiwa anak-anaknya. Nanti ada nak jadi macam Abah. Jadi yang berani, kuat, sayang haiwan. Okey ular. Okey dah boleh. Ambil. Angkat. Angkat, bangun. Ya. Kuat. Angkat. Tak badan meh. Untuk anak-anak saya, semua tak ada masalah. Sebab mungkin sebelum ni, ular-ular dalam jagaan Abel ni, duduk sekali. Mungkin hari-hari mereka selalu tengok ular. Jadi situ terdetik perasaan berani. So, saya nak anak saya ni pun ada hobi juga. So, dia tak buangkan masa dia. Tu saya selalu ajak dia cucikan daun ular, bandingkan ular, bagi dia ada satu minat dekat haiwan-haiwan. Lagipun haiwan ni pun makhluk juga kan. Yang perlukan kasih sayang, perlukan kawan. Adam Haris Rizwan, 13 tahun, berhasrat mengikut jejak bapanya. Dia menunjukkan rasa kasih dan berani terhadap haiwan ini sejak masih bayi lagi. Walau yakin dengan anak sulungnya ini, Abel tetap berwaspada dengan keberaniannya dalam bermesra dengan ular. Segala pantang larang ketika berinteraksi dengan reptilia penyerang ini dan sifatnya akan diajar kepada Adam. Adam tak takut sebab dah biasa daripada dulu. Abah ajar jangan
buat bayang-bayang kat depan ular ni. Rizwan sering melibatkan anaknya dalam aktiviti bersama haiwan peliharaannya ini. Dia ingin membuktikan bahawa stigma orang ramai terhadap ular, haiwan yang diguruni adalah salah. Baginya, ular juga makhluk yang perlukan kasih sayang daripada manusia. Walaupun reptilia ini tergolong dalam kategori haiwan pemangsa, jika menggunakan teknik yang betul, ia boleh dijinakkan. Untuk ular ni, kita kena selalu berinteraksi dengan dia. Walaupun dia tak faham bahasa, tapi kita kena selalu main dengan dia, kena cakap dengan dia hari-harilah. Kena ada waktu untuk bermain, untuk jinakkan dia. Dia macam manusia juga, perlukan kasih sayang, perlukan belayan. Tapi ular ni, ular sawa, kalau kita jumpa dengan saiz yang besar, tu kemungkinan besar dia tak akan jinak lah. Tapi kalau untuk yang bela ular sawa, bela haiwan eksotik, kalau jumpa daripada saiz yang kecil, insya-Allah senang kita nak jaga dia, dan mungkin ada juga yang kenal kita. Sebab melalui haba badan kita kan. Bagai menatang minyak yang penuh. Itulah yang boleh digambarkan terhadap rasa sayang Rizwan buat Cik Kia, ular sawa batik jagaan kesayangannya. Perasaan kasih dan sayang terhadap haiwan eksotik ini turut diterapkan kepada anak-anaknya. Di bawah pemantauan Rizwan, setiap hari mereka diberi ruang bermesra dengan Kia dan ular yang lain. Keistimewaan dianya, Cik Kia ni ular yang besar, datum panjang setakat ni yang saya jumpa, yang saya bela. Keistimewaan dianya senang untuk bawa dia pergi mana-mana, untuk bermain. Kadang-kadang orang takut tengok ular besar, tapi tak, Cik Kia tak buat. Cik Kia bukan spesies ular yang liar. Mengimbau kembali kenangan sewaktu kali pertama bertemu Kia pada 16 tahun lalu. Saiznya hanya sebesar 2 jari. Kecantikan dan keunikan corak badan Kia menambat hati Abek Awek pada pandangan pertama. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk memelihara reptilia berkenaan. Kini, Abek Awek dan Kia bagaikan isi dengan kuku. Difahamkan, jangka hayat reptilia ini antara 20 hingga 23 tahun dan berat boleh mencecah sehingga 270 kg. Orang ramai dinasihatkan tidak mendekati atau menangkapnya jika tidak mempunyai pengetahuan mengenai cara mengendalikan reptilia ini kerana boleh mendatangkan bahaya. Jom Kia balik Kia. Nak jemaat pula. Dia nak masuk perak, dia nak keluar lagi. Nak saya ni kecil. Tak pelik-pelik. Jangan kami ikut abang.
jangan cuba buat aksi ni. Kadang-kadang antibody kita tak kuat untuk tanggung dengan bisa ular ni. Kampung Titi Teras, balik pulau, Pulau Pinang. Hari ini, Rizwan menerima satu panggilan daripada orang kampung untuk menangkap ular liar di rumah mereka. Budak Abel ni, saya dah tahu dia biasa tangkap ular, dia berani. Makcik penakut tak berani. Anak pun fobia. Tu so telefon dia lah. Dia datang tolong ambil lah sebab makcik fobia dengan hutan. Bukan kata apa-apa, melatah. Melatah terkejut tengok ular tak boleh terkejut. Abel ni dia kata dia dia memang biasa tangkap ular. Dia tahu dia berani sikit. Abel Aweh bukan sahaja terkenal dengan kemesraan bersama ularnya, malah sebagai pakar menangkap ular. Sebagai langkah keselamatan, Abel Aweh tidak melakukan misi ini berseorangan. Dia sering membawa Nur Hisham Abdul Latif, seorang penjinak ular berbisa, untuk membantunya. Ular kemuntin. Yang tu bisa ada juga tapi tak berapa kuat. Tapi dia suka makan burung-burung, telur burung. Itu banyak kami dapat dekat sangkap-sangkap burung. Tak pun tepi-tepi sungai. Sebab dia boleh berenang juga ular kemuntin ni. Kita kena tengok juga kepala dia kat mana. Tengok kepala dia, tengok kedudukan dia. Kalau boleh tengok kepala terus ya, 50 lagi ya. Berbeza dengan ular sawa, kebanyakan ular liar mempunyai bisa. Jadi, mereka lebih berhati-hati ketika melakukan tugasan ini. Setiap ular mempunyai sifat dan teknik serangan yang berbeza. Jenis ular akan dikenal pasti terlebih dahulu. Untuk misi kali ini, mereka perlu berhadapan dengan ular kemunting atau ular punti. Ia adalah ular pokok berbisa terbesar di Asia yang mempunyai sifat yang agresif. Tumpuan yang sepenuhnya akan diberikan ketika mengendalikan reptilia ini. Jika tersilap langkah, nyawa boleh tergadai. Tadi ada terima panggilan satu daripada makcik pasal ular. Jadi pun kami pun tak tahu ular apa yang ada. Tu mula-mula kali kita kena perhatikan betul-betul jenis ular tu. Jangan terus tangkap sebab kita tak tahu jenis apa yang kita berdepan. Okey, untuk kejadian aksiden tadi yang kena gigit tu, itu tak ada kesan apa pun. Cuma jangan cuba buat aksi ni sebab kadang-kadang antibody kita tak kuat untuk tanggung dengan bisa ular ni. Kadang-kadang benda tu boleh memudaratkan juga pada orang yang antibody tak kuat. Bila kena gigit, kita kena pegang atau di bahagian mulut dia, ataupun lebih senang kita biarkan dulu, kita jangan lawan dia sebab gigi dia tu boleh koyakkan kita punya kulit. Selain meluangkan masa dengan ular peliharaannya, Rizwan juga menghabiskan masa senggangnya dengan aktiviti pertukangan. Acap kali kita akan terdengar layanan buruk daripada manusia terhadap haiwan. Berlainan pula dengan Abel Aweh. Dia mempunyai impian untuk membina taman tema ular yang diberi nama
Cik Kiah's Garden. Ketiadaan tempat seperti itu di daerah barat daya Pulau Pinang juga mendorong Abel Aware untuk melaksanakan hasratnya. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mempunyai kepakaran dalam membina perabot dari kayu terpakai menjadi kelebihan dalam mencapai impiannya. Sejak tular di media tempatan dan antarabangsa, Cik Kiah Garden sering mendapat kunjungan dari orang ramai. Walaupun teruja menerima kunjungan daripada pencinta haiwan, Rizwan tidak lupa untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan sepanjang wabak COVID-19. Saya pun berhajat untuk buat satu tempat kah ular macam taman tema ular lah. Lagipun ular ni, ular sawah ni, dia terlampau banyak tau atas jalan. Balik pula ni hutan. Kawasan masih ada hutan lagi. Terlampau banyak binatang-binatang liar. Salah satunya ular sawah lah. So ular sawah tu bila tangkap dilepaskan balik. Bila tangkap dilepaskan balik. Tapi bila saya buat satu tempat untuk taman tema ular ni, mungkin siapa-siapa jumpa ular ataupun saya sendiri pergi tangkap, okey, saya boleh tempatkan tempat khas di bawah jagaan saya. Cik Kiah Garden juga sebagai bukti niat suci Abel Aware untuk membantu orang awam mengatasi fobia mereka terhadap ular. Bukan tak takut-takut. Cuma ada setengah ular aja saya berani. Contoh macam ni lah Burmese ni. Burmese ni kalau macam kita pegang pun dia tak strike orang sangat. Macam kita bila kita ambil slow, kita boleh bermain lagi dengan dia. Kalau retik ni, salah step, habis lah. Lelaki berjiwa murni ini berazam mengubah persepsi buruk orang awam terhadap ular. Walaupun taman tema ular Abel Aware belum lengkap sepenuhnya, rasa cinta terhadap haiwan terutamanya reptilia eksotik ini dapat dipupuk dalam jiwa generasi muda. Kalau ikutkan saya sendiri untuk bawa anak-anak saya untuk umum pegang ular ni, saya tak beranilah, tapi disebabkan oleh sahabat saya Aware ni yang ada bersama, mungkin dia boleh guide lah untuk bagi anak saya rasa pegang ular ni kan. Meskipun ramai beranggapan negatif dengan hobinya, ia tidak sedikit pun menggoyahkan rasa cinta Rizwan Abdullah Zawawi terhadap reptilia ditakuti manusia. Walaupun sering dianggap berbahaya dan menggelikan, makhluk berdarah sejuk ini harus diberi layanan sewajarnya. Semoga langkah Rizwan yang mungkin tampak kecil ini dapat melahirkan masyarakat yang bersikap penyayang terhadap semua makhluk Tuhan, termasuklah spesies yang melingkar ini. Tu, belakang.